Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan ilmu kitab daripada Piu tak dengar suara lah. Kau siapa dia tutup? Tak dengar daripada mana? Okay, dah dengar dah. Daripada awal tadi tak dengar ke? Lepas Al-Fatihah. Okey. Kenapa jadi tiba-tiba dia amat Okey. So saya most welcome lah kepada yang hadir. Tuan Faiz, Tuan Izzat, Tuan Faizi, Tuan Mak Aswad, Tuan Rizal, Tuan Saifuddin, Tuan Sarif dan Tuan Zuhimi. Okey. Pada malam ni audien kita ni ada dah yang jadi ejen, okey, ada yang masih baru jadi ejen. Jadi untuk malam ni saya harap kita boleh kosongkan minda kita untuk menerima apa yang saya cuba kongsikan. Dan selepas tu baru kita boleh lihat balik apa yang kita sudah ada sebelum ni dan apa yang input yang baru supaya input yang baru ni boleh masuk. Okey. Tidaklah orang kata melimpah-limpah keluar sebab kita dah penuhkan mindset kita kan. Okey. Jadi untuk perkenalan ramai yang masih belum kenal saya. Okey, ada yang sudah kenal, ada yang tak kenal. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya dululah, okey. Okey, nama saya Atikur Rahman Abdul Aziz, di nama glamour PU Atik. Okey, PU tu adalah Perunding Urus Harta. Dan saya sebagai coach development team akan sedaya upaya untuk membantu anda lah untuk membina kerjaya dan bisnes dalam takaful. Okey. Dan mostly gambar-gambar ni adalah gambar dah akhir saya BOP di syarikat lama di tahun 2017 macam tu. Okey. Kenapa saya pakai gambar lama? Supaya saya kembali semangat seperti dahulu. Dan dengan nafas baru. Alright. Okay. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Alright. So ini logo saya lah dulu siapa pernah nampak? Okey. Suara dengar Okey, kalau tak dengar beritahu Okey. Pengalaman saya, maknanya saya asal Terengganu. Okey. Sekarang umur 37 tahun. Saya belajar ijazah kejuruteraan elektrik. Okey. Diploma pendidikan KPLI. So maksudnya saya ambil perguruan lah. Masa final year tu saya dah ambil perguruan. Okay, ini pengalaman kerja saya. Okey. Untuk engineer sekejap saja 9 bulan. Okey. Dan selepas tu saya pergi ke Sarawak untuk jadi cikgu sekolah rendah selama setahun di Sarawak dan saya pindah ke Pening dan berakhir di SK Jabi, Besut. Okey, sempatlah bekerja sebagai cikgu selama 3 tahun 2 bulan. Sebelum saya resign cikgu, belum resign, saya ambil cuti tanpa gaji, ikut isteri belajar di USM, tapi cuti tanpa gaji tu ambil semata-mata untuk buat bisnes takaful secara full time. Dan pada tahun 2015 saya resign cikgu sebab saya nak full time bisnes ni. Okay, kenapa saya nak full time dalam bisnes ni nanti saya akan jawab di akhir sesi ni. Okay. So ini saya lah naik boat. Ini first day rasanya ataupun mungkin tak ingat lah. Okay, naik boat hujan tepi-tepi ni ada buaya ni. Okay. So pengalaman saya tidaklah banyak tapi bolehlah sepanjang saya berkecimpung dalam bisnes takaful ni bermula pada tahun 2011. Okay, bermula di Prudential. So secara puratanya saya sempat untuk jadi aspiring unit manager tahun 2017 Total Agency Group
almost 1 million. Dia waktu kemuncak nak dipromote UM lah. Tapi tidak ada rezeki. Okay, group team masa tu lebih dari 20 orang, direct, indirect, executive web planner, taklap 5 kali. Okay, top agent East Coast. So inilah pengalaman, ada lagi tapi saya letak yang ini je. Okay. So selepas tu pada tahun 2017 saya mula nak kembangkan kerjaya saya ke financial advisor, representative FAR. Okay, dan saya pilih di tempat Genesis FA menjadi top group sales dan top recruiter. Okay, cuma tidak berpanjangan di sini sebabkan orang kata mungkin masa tu saya tidak bersedia untuk memacu agensi sendiri, tapi saya cuba untuk melangkah. Okay, dan pada tahun 2021 saya bersama dengan Ho Leong YABC sebagai coach development team. So mana saya ada team yang saya coach untuk di-developkan supaya dia boleh jadi great team, menjadi $1 million agency. Okay, dan insyaAllah mungkin ada juga salah satu team yang saya akan develop. Okay, so tagline saya ialah reach time, post stress, income up to you. Reach time ni memang you akan ada banyak masa dan you akan post stress dan income passive up to you. Okay, so dia cerita sikit kejayaan. Kenapa saya nak cerita benda ni? Supaya kita boleh nampak kejayaan bisnes takaful ni sebenarnya boleh membawa kita ke mana. Okey. Tetapi pada zaman ni memang orang kata nak berjaya kena ada satu kereta sport lah, kereta mewah. So saya tak pernah terfikir untuk memiliki sebuah jentera Audi ni, dan saya ingat berapa tahun je saya buat bisnes ni, 2 tahun 3 tahun kot. Masa tu saya macam cuba nak jadi macam rekod, buat bisnes 2 tahun keluar kereta Audi macam tu. Tapi saya rasa tak sempat 2 tahun tu, dia jadi 3 tahun sebab loan susah sikit masa tu. Jadi dia jadi 3 tahun. Jadi saya tak boleh nak buat rekod kata 2 tahun buat bisnes tu keluar kereta Audi. Saya ingat saya macam itulah. So betul lah sebab saya kontrak 2012, so kereta ni keluar 2014, so 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Dia tak jadi 2 tahun ngam. Sebab saya cuba masa akhir tahun 2013 tu saya cuba dah nak keluar kereta tapi loan sangkut masa tu. Okay, so sampailah detik 2014 keluarlah kereta ni. Okay, so kereta ni dah tak ada lah. Saya dah jual. Okay, dan kita cuba ambil kereta yang lebih baik insyaAllah. Okay, so ini first trip saya lah. Sebab saya sebenarnya waktu sebenarnya saya ni macam blur tu, macam tak tahu apa kan. Macam kita bila sebut nak melancong, boleh ke melancong? Sebab dalam keluarga kita, dalam persekitaran kita, orang melancong ni orang banyak duit. Orang pakai kereta mewah ni orang banyak duit. Jadi benda tu bersarang, dia membentuk minda saya. Tapi bila saya buat bisnes ni, tiba-tiba pula tu dapat challenge pergi short trip pergi Guangzhou. Ini first trip saya pergi ke luar negara. Okay, ini bersama dengan Prudential lah. Tapi nak ceritanya di mana kita berada pun actually nak berjaya ni dia tak kisah di mana pun. As long as kita buat sesuatu tu dengan penuh semangat lah. Okay, ini saklap pergi ke Munich Prague. Okay, ni checklist 365 hari salji tidak putus. Ni checklist. Saya tak silap checklist tu. Okay, dan saya pergi ke Barcelona untuk saklap Barcelona yang kedua. Saya 5 kali saklap kan. Okay, saya pergi ke ni saklap USA. Saklap USA. Kenapa dia jadi macam lambat keluar kat sini ya? Ini short trip pergi ke Jakarta. Okay. Ini London, Edinburgh. Okay. Dan ini USA dan Washington. Saya bergambar depan White House tu. Jadi nak ceritanya, saya tak pernah terfikir yang saya akan pergi ke tempat-tempat macam ni.
Tapi dengan bisnes takaful, saya boleh dapat benda ni. Maksudnya kalau kita rasa ada impian nak berjalan, kita boleh dapat dekat sini. Okey? Gadget-gadget, banyak buat gadget-gadget dapat. Okey? Dan yang paling best sekali adalah apabila saya boleh bawa arwah, saya boleh bawa mak ayah saya. Okey, ini ayah saya. Baju jubah hitam ni ayah saya, ni mak saya. Okey, ni saya yang masih gemuk. Ni isteri saya. Ini arwah mak saya. Okey, yang saya sempat jaga dia pada tahun 2014. Balik umrah, dia demam dan kita bawa pergi hospital, rupanya dia kanser. Okey. Dan ni mak saudara saya. Okey, ni mak saudara sabit. Okey, saya pergi bersama-sama umrah. Alhamdulillah. Ini yang kita nak sebenarnya. Okey. So saya nak pergi ke okey, ini yang sebenarnya malam ni yang kita nak share pada malam ni. Perunding takaful alah baru. Kenapa kita sebut alah baru? Okey. Sebab bisnes takaful ni dah berbeza sangat. Berbanding dengan zaman dulu. Contoh dari segi kontrak, dari segi cara promosi, cara bekerja, okey, semua dah berubah. Okey. Semua dah berubah. Okey. Jadi misi kami nak melahirkan perunding takaful yang berjaya dengan cara baru dan pantas. Okey, saya akan kongsikan macam mana saya nak akan kongsikan macam mana bisnes takaful ni kita boleh buat dengan cara baru dan pantas. Okey. Okay, cuba kita lihat kat mana kita sekarang. Ya, adakah kita duduk dekat B40, M40 ataupun T20? Cuba kita lihat dekat mana kita sekarang. Okey. Sekejap ada. Okey, terima kasih Abang Perlu. Okey. Okey. Kalau tak buka pintu dia akan lagi kuat. So dia bagi air kat saya. Okey. So kita sebenarnya rata-rata akan duduk pada B40 ataupun M40. Okey, walaupun kita duduk dekat T20 sekalipun masih sesuai nak buat bisnes ni sebenarnya. Okey, walaupun kita T20. Sebab apa? Nanti saya akan cerita kenapa T20 masih sesuai. Okey. Kalau saya tanya, nak tak kalau sebulan kita boleh dapat 15,000 income secara pasif masuk bulan-bulan dalam akaun kita? Siapa nak? Ataupun siapa tak nak 15,000? Ya, Asyab Yami ada. Tadi. Okey. So kalau ikutnya kita semua nak income banyak kan? Kita nak income banyak. Sebab apa? Sebab kita nak tunaikan impian kita. Betul tak? Okey. So apa pilihan yang kita ada untuk kita generate income kita? Okey, pertama kita boleh bekerja. Okey, kerja kerajaan, kerja swasta. Okey, ataupun kita berniaga. Income ada dua je sekarang ni. Option. Kita nak bekerja ataupun nak berniaga. Okey. So kalau kita bekerja, kenaikan gaji tu amat terhad. Dan apabila kita bekerja, insya-Allah kita akan kekurangan masa. Apabila gaji makin tinggi, beban kerja makin tinggi. Apabila beban kerja makin tinggi, masa kita pun semakin sedikit. Walaupun income banyak tapi masa tak ada, tak guna. Tak guna. So kalau berniaga ni kena bagus dia adalah kerana dia sunnah Nabi. Okey, pendapatan dia tak terhad dan mudah capai impian. Bila kita orang kata ada rezeki duit yang banyak ni, mudah untuk kita buat. Bukan kita ni nak jadi hamba duit, tapi biarlah duit tu menjadi hamba kita. Kita ni orang baik. InsyaAllah, Piu setuju. Semua ni dalam sesi malam ni semua orang baik. Bila ada banyak duit, orang yang suka menderma. Bila kita suka menderma, makin ramai orang dapat benefit daripada apa yang kita dermakan.
PU setuju, PU rasa PU berkeyakinan penuh kepada kita semua adalah kita ni adalah orang yang baik. So orang baik dapat duit yang banyak, insya-Allah tak akan risau. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita supaya tidak jadi riak, tidak jadi riak macam apa? Macam orang dulu kan dapat duit banyak dia riak, tak nak. Okey. So bisnes ni dia ada dua pula jenis dia bisnes. Dia ada bisnes konvensional, bisnes franchise. Bisnes konvensional yang contohnya yang kita selalu duk jual nasi lemak, berniaga air, berniaga makanan, berniaga orang kata satu benda yang kita buat kecil-kecilan, itu bisnes konvensional. Tapi kalau bisnes franchise, dia, dengar? Dengar. Okey. Kalau bisnes franchise, dia kalau ikut faktanya 90% semua bisnes fail. Okey. 90% bisnes franchise ni berjaya. Okey, bisnes franchise ni macam mana? Macam KFC, McD, Starbucks, 7E. Okey, kenapa dia ni berjaya? Sebab dia ada sistem dia. Dia ada jenama dia. Dia ada orang kata SOP dia. Kalau kita nak berniaga yang bisnes yang apa? Potensi boleh fail ataupun potensi boleh berjaya. Semestinya kita akan nak buat bisnes yang boleh berjaya. Jadi kalau nak bisnes berjaya, kita kena bisnes franchise. So laburlah duit 1 juta, 2 juta buka McD. Buka McD kat mana pun insya-Allah laku. Tak usah bimbang. Tak ada lagi McD yang tutup sebab tak laku. Tak ada. Tak ada sejarah. Sebab apa? Sebab orang dah kenal McD ni. Orang dah orang kata terima McD ni. Bukan nak suruh berniaga McD, tidak. Tapi mana nak beritahu, bila bisnes franchise ni, dia mudah untuk kita berjaya. 90% akan berjaya. Okey? Sebab ada latihan, sistem, ada sokongan, jenama, dikenali. Dia ada resepi kejayaan dia. Kalau kita pergi tengok kan, pergi McD dekat A dengan B, rasa dia hampir sama. Susunan barang pun sama. Sebab tu bisnes franchise ni boleh berjaya. So, salah satu bisnes franchise yang orang kata, tapi nak buat bisnes franchise ni modal besar lah. Modal besar, juta lah. Tidak adalah orang kata bisnes franchise yang murah-murah. Kena bayar lesen franchise pun dah mahal. Kalau ambil franchise yang biasa-biasa, tak kuat pula. Macam abang saya, dia buat Mama Chop Papa Grill. Bagus jenama tu, tapi tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab belum kuat. So nak bayar lesen Mama Chop Papa Grill tu berapa puluh ribu seingat saya. Jadi orang kata bukan senang kita nak pilih franchise ni dan modal dia besar. Tapi ada satu bisnes yang franchise tapi modal dia kecil saja. Okey. So, kenapa bisnes takaful? Kita dah setuju tadi, untuk dapat income yang banyak, kita perlukan usaha apa untuk berniaga. Bukan makan gaji. Bila makan gaji, income tak besar. So, bila kita berniaga, insya-Allah kita akan diberi peluang untuk dapat income yang besar. Jadi, bila nak berniaga, kita dah setuju untuk kita berniaga secara bisnes yang franchise. Yang memang franchise ni memang orang kata boleh berjaya. Dan bisnes franchise yang mana yang sesuai untuk kita dengan orang kata modal kecil tapi nak berjaya, iaitu bisnes takaful. Kenapa? Modal rendah. Berapa modal untuk bisnes takaful? RM20. RM80 saja. Ambil lesen exam TBE RM80. Itu pun kalau sekarang yang ejen baru submit 2 kes, kita refund RM80. So modal free. Kan? Lepas tu daftar MTA RM20, RM100 modal. Submit 2 kes, RM100 kita refund. So modal kosong. Nampak? Pendapatan berterusan. Sebab dia dapat
6 tahun punya komsen. Okey. Kenapa bisnes takaful ni mudah? Sebab sistem dah tersedia. Sistem portalnya, sistem submissionnya, sistem untuk equipmentnya, sistem nak orang kata jual sistem lah. Semua dah ada. Cuma kita ambil guna saja. Okey, bisnes takaful ni dia passive income. Okey, kalau yang belum tahu passive income ni maksud dia apa? Passive income ni kita buat sekali dapat banyak kali. Okey, kalau nak tahu bisnes pasal passive income ni, baca buku Rich Dad Poor Dad ni. Okey, beli yang bahasa Melayu pun boleh. Fahami pasal passive income, active income dalam buku ni dan kuadran ESBI, insya-Allah you akan tahu. You akan tahu kenapa pentingnya passive income. PU ada buat satu video bagaimana PU bermula bisnes takaful. Ada satu video yang PU post dalam grup kan. Boleh dengar video tu. Kenapa PU nak sangat buat bisnes passive income. Okey, dah pernah daripada bisnes passive income keluar buat bisnes active income, nak masuk balik bisnes passive income. Okey, sekarang ni PU nak masuk balik dalam bisnes passive income. Walaupun dah terlambat, tapi belum lambat. Walaupun kawan-kawan yang dulu dah berjaya kan sampai ke ranking masing-masing, tapi PU bermula baru, tidak ada masalah. Nothing too late. Okey, kalau tak buat lagi rugi. Okey, yang lepas kita tak boleh nak kembalikan. Tapi yang ke depan kita ada peluang untuk kita buat sesuatu. Right? So bisnes ni bisnes copy paste. Copy paste. Salah satunya contoh status Facebook. Copy paste. Dan bisnes takaful ni memang copy paste. Kita yang contoh macam PU belajar daripada orang atas. Orang atas ajar PU. PU pun buat. Dan orang bawah PU pula, PU ajar. Dia pun buat. Dan orang bawah tu ajar lagi ke bawah. Buat. Mudah. Tak perlu nak fikir dah. Semua dah ready. Cuma adalah benda-benda yang perlu ditambah baik dari segi. Itu teknikal saja. Maknanya teknikal marketing. Nak marketing video, FB ad, IG, TikTok, itu semua adalah technical marketing. Tetapi untuk bisnes, core bisnes tu dah awak kata kita just copy paste. Benda yang mudah saja. Okey? Dan bisnes ni dia beri peluang untuk anda reward untuk pergi luar negara macam PU tunjuk tadi. PU dah ada pergi lebih daripada 5-6 negara. Okey? Dan perniagaan ni sangat mudah. Sebab apa sangat mudah? Sebab bisnes ni bisnes yang kalis pandemik. Okey, pada tahun lepas masa tu PU buat bisnes makanan. PU sembang dengan seorang leader di kenalan lama lah. PU tanya macam mana you punya bisnes, okey ke takaful sekarang? Dia kata bisnes dia grow 100%. Ini agensi kecil ni, bukan agensi besar, agensi kecil. Grow 100% masa pandemik COVID. Sedangkan ada bisnes collect. Papa rich pun collect. Papa kaya. Yang kita ni papa kerana lagi collect. Tapi yang orang kata bisnes takaful ni dia boleh grow. Dia musim COVID. Dia musim pandemik. Bisnes ni dah sustain. Dah beratus tahun dah. Zaman start daripada Titanic lagi. Sebelum Titanic lah. Sebab potential wujud sebelum Titanic. Titanic tu dah lama dah. So, sampai sekarang masih wujud lagi bisnes insurans ni, bisnes takaful ni masih wujud. Sampai sekarang. Dan sampai bila? InsyaAllah sampai bila-bila. Sebab bisnes ni, bisnes yang orang kata essential. Bisnes servis. Memang orang akan ambil. InsyaAllah tak perlu risau. Lahirnya seorang manusia, dah boleh close. Masuknya dewasanya orang tu masuk universiti, boleh close lagi. Keluar universiti, baru nak keluar nak jadi nak hidup keluarga, boleh close lagi. Setiap generasi tu kita boleh close. Ada produk yang sesuai untuk mereka. Okey? Ini. Misi kita adalah dan orang-orang yang meninggal dunia dan kamu meninggalkan isteri hendaklah berwasiat kepada isteri-isterinya diberi nafkah hingga 1 tahun. Dan tidak disuruh pindah. Ini untuk orang yang
kes-kes yang bercerai, mati kan. Asalnya setahun. Tapi Allah Ta'ala tarik ayat ni, dia ganti kepada 3 kali suci. Tetapi ayat ni menunjukkan walaupun ditarik untuk 3 kali suci, tapi kita masih boleh beramal dengan ayat ni. Mana ada ayat Quran yang kita tak boleh beramal? Betul tak? Jadi setahun at least kena sediakan kepada waris. Tinggalkan anak dan isteri kamu dalam kesenangan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari. Kita nak bawa mesej kepada orang ramai adalah untuk supaya orang ramai ni dia boleh sediakan duit yang mencukupi kepada ahli keluarga dia selepas dia meninggal supaya mereka hidup kesenangan dalam senang, tidak meminta-minta, bersandarkan hadis Nabi ini. Tugas kita menyampaikan, tugas kita adalah mendidik manusia, membantu kawan-kawan kita, membantu ahli keluarga kita untuk buat persiapan supaya beramal dengan hadis ini. Sebab tu bisnes takaful ni bisnes yang seronok, sebab kita menyuruh sesuatu yang baik. Kita dalam bisnes takaful bukan niat nak menjual. Kita adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya dia buat satu usaha untuk backup dia waktu malapetaka kewangan melanda dia. Malapetaka kewangan ni apabila meninggal, lumpuh, kritikal dan sakit-sakit biasa yang menggunakan medical card. Itu tugas kita. Okey? Ini satu. Yang Allah Ta'ala minta Nabi Yusuf sediakan 7 tahun. 7 tahun bekalan gandum untuk menghadapi musim kemarau. Tiada isu kata kita buat takaful ni macam tak percaya pada rezeki Allah Ta'ala. Bukan. Allah Ta'ala suruh Nabi Yusuf tinggalkan simpan 7 tahun gandum ni. Allah Ta'ala boleh beri Nabi Yusuf makan. Tak ada masalah. Kun fayakun jadi. Tapi Allah Ta'ala dia bertindak atas sunnah tuah. Berusaha dan tawakal. Ada orang kata tawakal dan usaha. Mana-manalah. Ya, yang penting usaha tu ada. Tidak sewena-wenanya berlepas kepada takdir. Sedangkan Nabi pun ajar kepada para sahabat dia, ikat unta dulu baru tawakal. Sama dengan kita. Kita buat persiapan dulu. Kalau kita meninggal, kita siapkan duit kepada keluarga kita untuk dia dapat kesenangan kat situ. Okey? Merancang untuk elakkan bahaya yang akan datang. Sunnah mengajar kita berapa keadaan tidak perlu kita perlu adalah berjaga-jaga untuk extra protection, ikhtiar, bukan tawakal semata-mata. Macam saya cerita tadi pasal ikat tali unta kan. Okey, Profesor Raja Ungku Aziz, sekarang telah muncul satu perniagaan baru yang canggih yang tidak menggunakan modal tetapi mendapat keuntungan berlipat kali ganda, iaitu dalam industri insurans. Orang yang bertanggungjawab yang membina tabung haji ini, ayah kepada Governor Bank ZT. Ini bisnes kita ni, bisnes yang alah baru, yang canggih. Kurang beritahu. Okey. So dah cerita kenapa perlu buat takaful. Nak buat takaful kat mana? Berapa company takaful ada di Malaysia? Ada 13 kan? Banyak. Jadi untuk kita kali ni, kita bersama dengan Holiok. Holiok MSIG Takaful dan agensi kita adalah YNBC. Okey? Kita berkontrak secara ALC. Okey, perlu cerita sikit kepada orang baru. Agensi dia ada 2 kontrak, satu agensi type dan satu kontrak ALC. Agensi type yang biasa, yang dulu, yang asal, okey. Dia ada ranking agent, unit manager, agency manager dan senior agency manager. Okey. Daripada agent nak jadi unit manager ada syarat dia, lebih kurang 2 tahun, 3 tahun baru boleh naik jadi unit manager. Okey.
Tapi PU dah duduk dekat agency type pada di Prudential dahulu lah. Okey. Dan bila pengalaman yang ada selepas keluar pada Prudential hari itu, dah nak buat FAR, dah sempat juga pergi AIA sekejap. So semua itu adalah agency type, dan bila PU banyak berjumpa dan study, kalau PU buat balik, PU akan buat dengan ALC. Okay. So sebab itulah PU bersama dengan ALC. Okay. Agensi yang berkontrakkan ALC. Kerana apa? Kerana untuk ALC, sistem dia mudah dan cepat. Untuk jadi manager tak perlu tunggu 2 tahun. Okay. Kalau dekat sini, anda buat 100,000, anda layak untuk jadi unit manager. Bukan unit manager lah, dipanggil senior partners. Okay. Internal dalam YIBC sahaja. Tapi kita di Hong Leong adalah ejen. Okey. Contoh, Ali partner. Okey. Abu senior partner. Okey. Di Hong Leong, Ali dan Abu ni ejen je. Tetapi dalam IBC, Abu partner. Ali senior partner. Ali senior partner. Jadi Ali ni ibarat manager dalam IBC. Okey. So partner dah komisen tinggi, peluang kenaikan pangkat yang mudah dan cepat. Betul lah, buat 100,000 boleh jadi SP. Terus boleh overriding. Okey. Senior partner dah komisen tinggi, overriding. Okey. Senior partner ni, SP ni dia boleh override sampai 4 layer, 5%, 5%, 5%, 5%. Okey. Dia punya kadar ni agak tinggi lah. Okey, agak tinggi dan seronok. Walaupun ejen kita tu dah jadi SP, tapi kita boleh masih dapat overriding yang tinggi. Kalau di agency type, bila you promote ejen you sebagai leader, satu masa bila you sama layer, agency manager, you override sikit sangat. Jadi orang kata bila kita promote orangnya, kita macam kurang dapat dia punya overriding. Tapi kalau kat sini, kita tak kisah you nak promote pun. Sebab apa? Sebab you promote pun kita masih dapat overriding, dan overriding tu agak tinggi. So kita tak kisah. Dan kita memang nak you jadi SP. Seriously, PU sendiri pun nak suruh you jadi SP. Supaya you dapat merasa untuk overriding. Supaya you rasa bila you recruit, you buat equipment, you punya team buat sale, you dapat overriding. 10%. Direct you, 10% direct. Tapi kalau antara SP, 5%. 10% ni tinggi. 100,000 you buat kerja, nak dapat 10%, sekejap aja. Kalau dia agency type, nak dapat 10% ni lama. 3 tahun. PU 6 tahun. 6 tahun rekrut, grup agak besar, 1 million, 1 sen tak dapat overriding. So apa kata kalau 6 tahun tu, develop dekat LC, dahsyat lah. Sebab tu sekarang ni PU rasa sangat bersemangat untuk rekrutmen ni. Sebab yelah kan, umur pun dah 38, tapi ada orang bermula umur 45 pun masih dapat buat kejayaan yang besar. Kira 38 taklah terlalu tua, okey je. Tapi yang muda-muda 20-an buat bisnes ni, you tengoklah. You tengoklah, maksudnya kalau sekarang you buat biasa-biasa, kalau Din umur berapa, 28 ke apa, buat biasa-biasa 10 tahun, buat biasa je. Dan umur 38 baru nak speed macam saya speed. Confirm, masa you speed waktu 38, you nak buat, masa tu you, orang kata, income dah besar dah. Masalahnya tak cukup, tak perlu tunggu 10 tahun, tak sampai 10 tahun, you dah pecut dah. Tapi nak beritahunya, kalau you stay dalam bisnes ni, 28 tahun, umur 28 sampai 38, you buat biasa-biasa, orang kata dah banyak dah you punya income you boleh buat, dah waktu tu baru you baru nak jump, lebih banyak pada PU lah. Sebab you dah buat 10 tahun base tu. Macam PU sekarang ni bermula dengan base yang kosong, baru nak berjalan dah lompat. Berbeza. Miss maksudnya beritahu you punya pendapatan ataupun hasil you lebih besar lah. Nak cakap. Okay, mudah untuk bina tim sendiri dan bina income di LC. Okay. Berapa income you sebulan? Selepas 12 bulan akan datang.
Okey. Dan selepas 5 tahun, berapa? So boleh compare dengan bisnes sekarang, boleh compare dengan gaji kita sekarang. Okey. Okay, ini struktur komisen. Okey, tahun pertama 35% dan akan dapat sehingga 6 tahun lah. Okey, dia berkurang. Okey. So total 6 tahun adalah 110%. Okey. Ini kira-kira bisnes takaful dia bermain dengan numbers. Makin besar, makin banyak numbers yang you jumpa, makin tinggi rate you nak close. Okey. Sebab bisnes ini berkait langsung dengan orang yang kita jumpa. Okey. Jumpa 2 orang sehari, kerja 6 hari ya, seminggu dah 12 orang kita present. Okey. Daripada 12 orang ni, berapa yang ambil? Kita anggap 3 orang yang ambil. Okey. 3 orang, seorang RM100. Okey. 3 orang ni maksudnya, contohlah kita boleh close 3 anak kawan kita. Okey, sebulan kawan tu bayar RM150. Tapi dekat sini kita hanya kira RM100 basic saja untuk commission dan production. Jadi kalau dia close untuk anak ni RM150, dia tak pergi full RM150, dia kira RM100. Okey. Okey, so RM100 kali dengan 3 orang dah RM300. 35% means maksudnya RM105 seminggu. 4 minggu, you dah boleh buat RM420 seminggu. Sebulan. Okey. Selepas sebulan, okey. Lepas sebulan, ada tadi you nak tengok yang kiraan tadi. Okey. 420 kali dengan 12 untuk setahun, you dah dapat lebih kurang RM5,040 commission. Maknanya 420, bulan kedua you buat jadi 840, tambah lagi 420, tambah, cukup setahun, you punya monthly lebih kurang RM5,040. Yang seronoknya bisnes takaful ni, contoh bulan ni kita buat RM420 commission. Bulan depan kita bermula dengan bermula dengan komisen yang bulan lepas RM420, bukan bermula dengan kosong. Kalau bisnes lain kita bermula dengan kosong. Contoh macam PU meniaga nasi hari tu kan. Bulan lepas buat sale RM2,000. Bulan depan start nak meniaga bulan depan, start dah kosong. Itu yang sakit tu. Sebab dia active income. Kalau di takaful, dia passive income. Bulan lepas punya sale, bulan 1 punya sale, bulan 2 kita start bukan dengan kosong. Kita start dengan RM420 punya income. Sebab bulan 1 punya sale, klien masih bayar. Dan bulan 2 kita buat, kita akan dapat tambahan RM420 lagi. Jadi RM840. Tapi kalau bulan 2 tu kita gagal, tak boleh buat contoh. Masih dapat yang RM420 yang klien bulan 1 bayar. Dan termasuk bulan 3 dan seterusnya. Okey. So, untuk 5 tahun, berapa income? Tahun pertama RM5,040, tahun kedua RM8,640. Kenapa tak jadi RM10,080 tahun kedua tu? Kita kan tadi kita dah lihat komisen akan berkurang. Betul tak? 35 jadi 25, kita dah kurang 10%. Jadi kira yang actual punya, bukan kita main ganda-ganda macam tu. Kalau ganda-ganda banyak okey, tapi tak betul pula kan. So kita kira PU dah kira dengan Tuan Izzat ni secara based on kita punya komisen. Okey, so 5,000 jadi 8,000, naik 10,000, okey, 12,000 dan 14,400. Dan pada tahun ke-6 dia jadi 15,000 lebih. 5 tahun buat bisnes, hanya buat kes macam tadi, boleh dapat macam ni punya income. Belum masuk overheading. Masa ni kita dah start rekrut, kita dah jadi SP, kita dah orang kata dapat overheading. Okey.
So untuk dapat income 10,000 ni senang sangatlah dalam bisnes takaful. Okey, walaupun dengan komersial RM35 satu kes, nak dapat 10,000 tu insya-Allah. Cuma kena usaha keraslah. Kena usaha keras, apa-apa bisnes pun kita kena usaha keras. Tapi berbaloi. Usaha keras ni tu berbaloi. Dan yang paling bestnya bisnes ni taklah stres sangat. Dia banyak guna otak je. Tak guna kudrat. Guna mulut, guna otak untuk fikir. Mulut untuk cakap. Tangan untuk submit case. Tu je. Mana orang kata kerja orang malas. Sebab tu PU suka buat bisnes takaful. Sebab nak relax. Malas. Kan? Sebab kita nak badan kita tak nak kerja kuat. Bukan PU tak boleh kerja kuat, boleh. Tapi buat apa kita nak kerja kuat, kudrat? Pikul tong gas, pikul beras, buat apa? Kita sayang body kita kan? Itu maksud dia. Okey? Kita boleh melancong. Eka Hauliong, dia offer untuk Australia dan New Zealand. Okey? Untuk tahun 2021 lah, tapi bulan ni dah close. So, nanti bulan 7 nanti dia akan launch tempat baru. Okey. Ini overriding. Okey. Kita guna sistem 4x4 100K. Apa maksud dia? Okey. Untuk develop team, anda cari 4 orang dan setiap 4 orang ni buat 100,000. Okey. Jadi A, B, C, D. A ni cari lagi 4 orang, buat 1,000. B ni cari 4 orang, buat 1,000. C ni cari 4 orang, buat 1,000 setiap orang. Dan D ni cari 4 orang, buat 1,000 setiap orang. Guna konsep 4x4 1K cukup dah. Nak buat lebih lagi bagus. Sebab kalau untuk bisnes takaful ni, you kena ada direct agent dan direct SP yang ramai. Okey, baru orang kata maksudnya baru lagi masuk lah. So kalau you buat teknik pun dah okey. Dah okey pun. Tapi setiap tahun kan kita sentiasa buat sale baru, rekrut baru. So setiap tahun lah kita generate 4 agent direct kita. Dan pastikan dia boleh jadi SP. Dan kita develop dia supaya jadi SP. Supaya dia pun jadi leader. Okay, PU target kepada macam tu. Okay. Ini overriding untuk investment link. Bukan tradisional. Sepatutnya di 5555 ni. Okay, nanti kita tukarlah. Kita silap. Okay, cuba lihat potential income. 4 orang, 100,000, 400,000. Okay, you dapat 5%. Okay. Oh, okay. Ini sebenarnya SP dengan L1 ni sebab untuk first layer, direct you dapat 10% overriding. So 4 ni, yang 4 orang ni adalah ni 4 orang. Di pukul 8 ni 4 ni. Okay, sebab dia separate. Overriding dia separate 5%. Sepatutnya 10% kat sini. So 4 orang yang tadi kita cari tadi 100,000. Okay, you override dia 10%. Jadi 40,000. Untuk layer pertama. Layer kedua, yang 4 ni cari 4 orang jadi 16,000. 16 orang. 16 orang ni buat 1,000 seorang, dia jadi 1.6 million. Dan 16 orang ni cari 4 orang. Jadi total ni 64. Dan buat 1,000 setiap orang jadi 6.4 million. Dapat 5% juga. Dan 64 orang ni cari 4 orang jadi 256 kali dengan 1,000, 25.6 juta. Okey. Dan layer yang ke bawah ni dah tak boleh dah. Sebab kita boleh override 4 layer saja. 1, 2, 3, 4. Okey. So total semua ni adalah 1.72 juta setahun. Okey. Dan every month sebanyak 143,000 sebulan overriding sahaja. Tidak termasuk personal sale. Tapi kita dah jadi leader, kita tak akan fikir dah untuk personal sale. Cukup jaga kontrak 15,000 agent tadi. Dan emosi untuk grup 150,000. Tapi itu pun ada yang agent yang kita rekrut, dia buat sale pun dah cover. So income kita macam ni. Kalau ini 143 ini terlalu besar. Kalau kita ambil 50% achieve.
RM70,000 okey ke tak okey? Kalau kita ambil suku dah lah. Suku pun dah dapat RM25,000-RM30,000. Okey ke tak okey? Kalau bagi PU dah okey dah. Okey? Tapi kalau boleh nak macam ni. Sebab achievable tak? Achievable. Dalam bisnes takaful, dah orang ada dah income 1 million setiap tahun. Income 1 million. Benda boleh achieve. Cuma atas kita untuk develop tu macam mana. Tapi benda tu boleh dapat. Bukan tak boleh dapat. Sebab bisnes ni nak pakai Ferrari pun orang dah pakai. Lamborghini pun dah pakai. Mustang dah pakai. Bentley pun dah pakai. Semua dah pakai. Helikopter pun ada kot. Jadi benda impian tu semua kita boleh. Dengan syarat you give everything to business. Everything. Business give you everything. Itu bahasa orang. Okey? Agency support ada insentif. Agency training, coaching, join fieldwork. Okey, untuk insentif ni nanti PU cerita. Okey? Dan agency training, YMBC boleh katakan 3 kali seminggu ada kelas. Okey? Untuk Holion sendiri pun hari-hari ada kelas. PU sendiri pun dah develop untuk learning online learning pun dah mula start rakam video untuk you all boleh dengar. Apa benda yang masalah kita akan report. Kita akan orang panggil self learning dekat rumah. Boleh belajar sendiri dalam kereta, boleh dengar apa semua. Everything adalah dari kita lah. Kalau kita nak, kita buat lah. Okay. Okay, ini insentif untuk ejen. So yang tadi, kalau kita dah buat 3 kes minggu tu, 12 kes bulan, kita boleh achieve, boleh ambil skim, dia rasa skim RM5,000 tak silap. 300 kali 4 berapa? 1,200. Kita ambil skim 3,500 Izzat ke 5,000? 3,500. 3,500. Okey. 12,500 punya apa? Punya production ni. Buat yang tadi dapat income komersial 420. Okey, dan you boleh dapat 3,500 bonus. Jadi total you dapat pada bulan tu 3,500 campur 420. Miss almost dekat 4,000, 3,920. Okey. Ini insentif yang kita buat kepada new agent untuk boleh ambil skim agent. Okey. Skim leader pun ada, tapi rasanya buat masa ni yang datang ni belum ada team leader yang datang lah. Okey, dalam chatting kita dalam kita punya POP ni hanya agent. Okey, so you all boleh ambil yang 2,000 dulu, tapi you boleh buat untuk sampai 7,500. Okey, you boleh buat TPC 30,000. You akan dapat 7,500. You buat more, you get more. Okey, skim leader, skim agent. Dan duit ni dia bukan pinjaman. Ada yang company lain dia jadi pinjaman. So kalau you tak meet, dia batalkan macam tu je, tak ada hutang. Okey, tapi you boleh continue 1 year kalau you boleh continue lah. Okey. So orang kata zaman sekarang masalah apa? Harga minyak naik macam citah. Harga emas naik macam rusa. Sayur naik macam kangaroo. Bil api, bil air naik macam arnab. Tapi gaji kita bergerak macam kura-kura. Dia tengah berlari ni. Kura-kura cakap. Berlari pun orang kata slow. Berlari dah tu. Tapi slow. Kan? So, orang kata kita akan keputusan kita akan menentukan kita akan berada di mana. Okey? Kita nak income kita cepat ataupun income kita slow. Okey?
Ini kata 2M, orang Melayu menjana ekonomi melalui makan gaji. Usia akan meningkat, artinya bersara dan bau bersama pangkatnya dalam tubuh. Okey. Orang Cina dijana ekonomi. Dari hari ke hari, perniagaan makin berkembang. Apabila mereka tiada perniagaan itu diwariskan pula pada anak cucu. Anak cucu kaum Cina akan mengisi perniagaan datuk nenek mereka yang semakin kembang. Anak Melayu terpaksa merangkak semula dari bawah walaupun ada sekolah ijazah. Ini yang berlaku sekarang. Ramai orang Melayu kita ada ijazah tapi tak boleh nak kerja yang bagus-bagus. Betul tak? So, jadi maknanya orang kata bila kita buat perniagaan, kita telah memecahkan tembok keluarga kita mula untuk dapat income daripada bisnes. Okay? So, bukan makan gaji yang tak bagus, tapi buat bisnes lagi bagus. Lagi bagus, you all akan dapat banyak benefit dia. Okay. Okay. So, Pi nak cerita nak share yang ni. Okey, kembali pada slide ni. Gambar ni PU dah guna lama dah. Zaman duduk Malaysia guna gambar ni. Kita dah lebih 20 dah. Gaji kita, kalau gaji 12,000 tu, kalau kita nak beli rumah dengan harga gaji 12,000, baru boleh. Betul boleh beli rumah sekarang dengan harga 4,000, tapi orang kata hidup kita cukup-cukup makan. Tak boleh nak buat extra dah. Belanja extra nak buat lain tak boleh dah. Bayar habis. Bayar dah habis. Betul tak? So sekarang ni kita dah tak ada masa. Okey, kita kena fikir untuk 10 tahun, 20 tahun akan datang. Okey? Bayar hutang sampai mati. Dia betul sekarang. Orang ambil loan sampai umur 70, 80 ambil loan. Sampai mati. Okey? Piu cakap tadi kenapa Piu nak bisnes full time. Bisnes takaful full time. Okey, Piu nak buat bisnes full time, bisnes takaful full time ni kerana mahu jaga Abah dan Umi secara full time apabila tiba masanya. Okey, kenapa? Okey, kalau siapa dalam ni nak jaga mak ayah secara full time apabila tiba masanya mak ayah sakit, ada dua syarat. Selain daripada minat, dua syarat kita perlu penuhi untuk jaga mak ayah full time. Pertama, kita kena ada masa. Yang kedua, kita kena ada duit. Kalau tak ada masa, kalau tak ada duit, you tak boleh jaga mak ayah you full time. Tak boleh. Okey? Sebab apa? Sebab kalau you nak income, you kena pergi kerja. So, bila you pergi kerja, you tak ada masa. Okey? Kalau you nak ada masa, you jangan pergi kerja. Tapi bila you tak pergi kerja, you tak ada income. Sebab tu, Piu buat bisnes takaful ni secara full time sebab Piu nak ada masa, nak ada duit untuk jaga mak ayah full time. Macam mana? Okey, sekarang ni, Piu dah buat bisnes. Okey, let's say dah ada income 10,000. Okey, ini bukan cerita contohlah, kita cakap benda betul terus. Pada tahun 2014 yang Piu kata Piu pergi umrah dengan mak mentua dengan ayah ni, ni mak mentua Piu. Dia balik daripada umrah, masa kat umrah tu dia dah sakit. Kita anggap dia berubah cuaca lah, biasalah kan. So bila balik Malaysia masih demam, masih tak sihat. So kita bawa pergi hospital, cek dia kanser paru-paru. 4 bulan dia dapatkan rawatan di hospital USM dan hospital Kota Baru. Dan alhamdulillah sebelum tu Piu dah ada income lebih kurang dekat 6,000 dengan bisnes yang Piu buat dulu. Dan masa nak jaga 4 bulan tu Piu stop bisnes. Tak buat tak pergi meeting, tak pergi apa, duduk kat hospital jaga mak. Jaga arwah mak ni. So bila tak
tak pergi bisnes, tak pergi office apa semua, PU ada masa lah. Tapi duit ada sebab klien masih bayar. Klien yang PU jual setiap pada 2012 sampai kejadian tu 2014 tu, almost income 6,000, tiap bulan masih dapat. Itu sebenarnya bila kata PU nak buat sangat bisnes takaful ni secara full time, dan sebab itulah PU selalu ajak orang buat bisnes takaful ni. Walaupun part time, you buat, you ada income 2, 3, 4 ribu, kalau you ada masalah ni, hadapi masalah ni, you boleh kalau nak berhenti kerja pun you dah ada income. You dah ada backup. Kita cerita kepada klien untuk buat backup kalau dia mati. Ada gaji, ada duit. Kalau dia lumpuh. So kita yang PU ajak you jadi agent takaful sebab nak backup you satu hari nanti, you ada masa, ada duit nak jaga mak ayah you full time. Sekarang ni PU tengah inspire you. Sebab PU dah jaga dan PU dapat tahu ramai ejen takaful dah ramai jaga mak ayah dia full time. Ada yang mak sakit, ayah sakit, anak sumbing, semua ni memerlukan masa dan duit. Dan alhamdulillah mereka boleh jaga orang yang dia sayang tanpa ada masalah masa dan duit. Dan kalau you rasa nak ada duit dan ada masa, nak jaga mak ayah you, nak jaga orang tersayang, you mesti buat bisnes takaful. Bisnes takaful not the best business, tapi the best business for me. Bukan bisnes terbaik di dunia, tapi dia adalah bisnes terbaik untuk saya. Dan PU percaya this is the best business for you. Kalau you ada satu bisnes yang boleh ataupun kerja, yang boleh you ada masa, yang boleh you ada duit untuk you jaga mak ayah you full time, you boleh carry on you punya kerja dan bisnes. Tapi kalau you cuba you imagine, you kena jaga mak ayah you full time kat rumah, apa jadi pada kerja you? Adakah kerja you ni you boleh tinggal 100% ataupun tidak? Kalau you boleh tinggal 100% dan you boleh dapat jana duit, okay, you teruskan kerja tu. Tapi kalau you berhenti kerja tu dan you tak boleh, bisnes you tak jalan, income you stop, you must fikir sesuatu. You kena bertindak sekarang. Sementara mak ayah you tengah sihat, sementara you punya keluarga tengah sihat. Sementara you masih sihat. That's why PU ambil keputusan untuk bangkit cepat-cepat. 3 tahun PU buang masa, 2 tahun lebih, 3 tahun lah buang masa melayan fikiran, emosi sedih sebab kecewa dalam bisnes kerana gagal untuk memacu lebih jauh. Bukan gagal tak boleh buat sale, bukan, gagal memacu lebih jauh. PU nak buat yang lebih besar tapi tak berjaya, jadi rasa gagal. Bukan gagal nak buat bisnes takaful tu. Gagal PU bukan gagal yang tak boleh buat tu. Tapi alhamdulillah Tuhan beri rezeki berjumpa dengan seorang manusia yang membantu PU merawat minda PU, dan alhamdulillah. Jadilah pada malam ni. Bermula Mei 2021, itulah permulaan baru PU nak mula langkah untuk membina legacy business ni, insya-Allah. Doakan PU untuk berjaya dan PU harap you all boleh follow PU untuk buat bersama-sama untuk capai. PU dah nampak dah benda ni duduk atas tu, dah nampak dah kemuncak tu, macam kita nak pergi naik gunung. PU sekarang kita ni duduk di kaki gunung. Jom kita naik atas. Kita tahu atas sana memang cantik, memang best. So jom kita pergi. Kita pergi sama-sama, susah sama-sama, naik sama-sama. Okey, dan kejayaan pasti akan ada di sana. Okey, sebab tu PU nak suruh nak minta bukan nak suruh, nak minta. Ini semestinya PU cerita, kongsikan apa yang you boleh buat supaya you ada masa, ada duit untuk jaga mak ayah you full time. Itu point dia. Tapi itu pula pada you lah. Kalau you buat, you dapat. Kalau you tak buat, PU pun tak rugi apa-apa. Sebab benda-benda ni dia bergantung pada awareness, kesedaran kita.
Okey, sekarang ni ejen kita buat sharing kepada prospek bergantung pada kesedaran dia untuk dia ambil takaful. Sekarang ni PU inspire you untuk influence buat bisnes ni, dia bergantung pada kesedaran dan kemahuan you. Kepada orang yang mendengar ni, PU bercakap kepada orang yang mendengar, dia bergantung pada dia punya kemahuan dia setakat mana. Kalau dia rasa betul dia nak buat, nak jaga mak ayah dia full time, dan dia rasa tak ada cara dah, dia terpaksa buat. Macam PU rasa tak ada cara dah. Lepas tu PU buat. Kalau ada cara lain, PU tak buat benda lain lah. Tapi tak jumpa. PU dah buat construction, dah buat bisnes makan, semua dah buat dah. So, paling mudah, buat bisnes takaful lah. Copy and paste, semua dah ready. Buat je. Okay? Okay. Okay. Kerja tekanan jiwa. Okay, hanya bisnes entrepreneur. Bisnes dia sekadar, itu saja entrepreneur ni dia fikir lebih lagi. Dia menyediakan orang untuk dapat kerja. So sekarang ni kita entrepreneur. Kita ajak orang lain buat bisnes bersama-sama kita. Kita sediakan peluang pekerjaan. Okay, ini macam Tuku Aziz kita tadi. Ini Dr. Azizah Osman. Dia kata, nak buat income 1,000 cara mudah, jadi ejen takaful lah, unit amanah, jual kereta, semua boleh ni. Okey, tapi dengan cara betul, dengan strategi yang betul. Okey, dan kita duduk di AIBC, number 1 punya agensi di Holiong, dan Holiong pun so far sekarang ni produk the best bagi PU, mudah untuk kita buat jualan, dan klien pun dapat dibayar rendah dan dapat benefit yang agak tinggi. Sekarang ni the right time, the right place, insyaAllah. Dengan pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita dalam bisnes ni dapat membantu kita lebih berjaya. Okay? Gaji yang besar sekarang ni doktor, 90 lebih. Kita beat gaji doktor. Tapi doktor stres. Kita nak 10,000 stres. 10,000 tak stres. Enjoy. Kalau tengok ejen takaful, muka dia tegang-tegang je dia beri kulit. Sebab apa? Sebab dia ceria. Jumpa orang tak ambil pun happy. Sebab dia, tugas dia hanyalah share saja pada orang. Dan doa pada dia untuk terbuka hati untuk ambil. Kan kerja bagus, happy kan? Stres kadang-kadang nak kita challenge tak dapat. Itu stres lain. Itu stres untuk lebih fighter. Okay? Ini kita tengok tadi. Okay, untuk bisnes, tahun pertama memang kita akan banyak guna tenaga masa ni. Okay? Duit sikit lagi. Tapi lama-kelamaan, tenaga masa usaha ni kita dah kurang, tapi duit makin banyak. Sebab apa? Sebab, you kena faham, kita nak bisnes, kita kena guna konsep leverage. Kalau nak kaya dah super kaya, mesti guna konsep leverage. Apa maksud leverage? Kita tak boleh buat seorang diri. Kita ada empat kerat. Kita ada tenaga yang terbatas. Kita ada masa yang terbatas. Tak boleh buat seorang diri. Kalau buat seorang diri, bolehlah jual burger 1 tong stall. Bolehlah. Tapi dapat banyak tu lah. Tapi macam mana kita nak dapat banyak? Kita kena leverage. Guna masa orang lain. Guna kekuatan orang lain. Buka 100 store burger. 1 store, RM1,000 sebulan dapat. 100 store, berapa? You ajak peniaga burger pula dah. RM100,000 sebulan. Super kaya. That's why nak jadi super kaya, kena leverage. Leverage dengan 1 orang peniaga burger tadi. Tapi masalahnya, nak buat bisnes burger macam tu, ingat senang ke? Susah. Bukan senang. So, bisnes takaful, senang. Benda dah ready. Okay, leverage kan. Kita adakan lebih ramai leader dalam tim kita. Kenapa? Kita bagi leader ni supaya dia pun nak bina legasi dia. Sebab tu kita dekat sini bukan nak rekrut sebagai ejen. Kita nak rekrut dia sebagai senior partners. Semua orang senior partners. Dan siapa nak jadi ejen? Adalah orang jadi ejen. Dan yang penting sekarang ni dalam kepala kita fikir aku SP dan anak buah aku SP. Cukup. Siapa ejen, siapa SP, jangan fikir.
Itu Allah Ta'ala dah tentukan. Sekarang ni kita nak, kita SP dan anak buah kita yang datang tu semua SP. Tugas kita untuk me-SP-kan semua ejen yang datang kat kita. Bila kita ada mindset yang betul macam ni, you ada satu the biggest mission, you non stop. Kejayaan you akan berterusan, tidak akan stop. Tadi dengar tadi, orang berjaya don't stop learning. Okay? If you stop learning, you stop earning. Okay? Bahasa Inggeris saja. Ini siapa ni? Okay? Kenapa orang Melayu tak minat bisnes? Sebab tak tahu. Sebab susah, malu, segan nak kaya. Malu, segan nak kaya. Ini ayat orang kelakar. Segan nak kaya. Dia tak nak kaya sangat. Nanti orang kata apa pula kaya sangat kan? Pula. Okay? Kalau ni Dr. Azizan kata, kita ni sayang nak tinggalkan benda yang kita ada. Okay? Macam contoh macam Piu. Dah buat kedai makan sebulan lebih, alah sayangnya kan. Benda dah ada. So Piu tinggal. Piu tinggal buat bisnes takaful ni terus. Kedai dah habis 2-3-4 ribu modal, habis macam tu. Okay? So, dunia moden adalah dunia perlumbaan. Yang malas akan tinggal, cuma yang berusaha akan berjaya. Betul? Okay? So, atas kita macam mana kita nak teruskan dan kita nak menentukan masa depan kita, bergantung pada diri kita. Tapi bergantung kepada tujuan kita. Apa tujuan kita? Big why kita. Macam Piu nak duit, nak buat satu platform, bisnes, yang boleh Piu ada masa, ada duit untuk jaga mak ayah full time. Itu je. Itu sahaja yang Piu rasa nak buat. Yang lain datang sendiri nanti. Datang sendiri. Percayalah. You tak perlu risaulah benda lain. Nak pakai kereta mewah ke, GTR ke, Porsche ke, rumah besar ke, semua tu akan datang sendiri. Okay, sebab apa? Okay, contoh. Sekarang ni Piu nak buat income 15,000 sebulan. Kalau orang tanya apa yang Piu target sekarang? Piu nak buat 15,000 income sekarang. Okay, cara personally Piu nak buat income 15,000 tu daripada personal sale. Okay, berapa yang Piu kena ada? Okay, kalau dengan 15,000, atas orang kita dapat RM35, 428 orang. Banyak ke sikit? Kalau bisnes sikit je. Kalau bisnes takaful ni sikit. Dulu pun Piu dah dapat dekat 500 orang. Okey, kita bagi dua. Kenapa bagi dua? Kita ambil couple. Satu family, dua polisi. Yang berharga 100-100. Satu mak ayah dia RM50, anak dia RM100. Dah cukup RM200. Satu hibah couple, satu medical card anak. RM200, satu family. So cari 214 orang klien untuk kita dapatkan RM15,000. 200 klien ni, kalau kita bahagi dengan 12 orang, 12 bulan, almost 17 orang sahaja sebulan. Kalau you betul-betul buat, kalau bukan you lah, Piu sendiri pun, kalau betul-betul committed, nak dapat 70 orang ni, simpi-simpi je sebenarnya. Tapi, apa-apa pun, hidup kita bermula, dia ada satu proses. Kita nak jadi manusia pun, 9 bulan dalam perut mak kita. Proses. Dan you kena enjoy the process. Kita tanam butir buah durian. Tanam hari ni, besok nak suruh berbuah. Boleh ke? Tak boleh. Kita kena sabar. Tanam, dia keluar pucuk, keluar tunas, apa semua, sampai dia besar bertahun-tahun. Sekarang ni dah ada hybrid, 5 tahun dah berbuah. Dulu, 10 tahun baru berbuah. Betul tak? Okay? So, jadi apabila kita kena faham yang kita nak berjaya, dia memerlukan proses. Proses ni panjang. Okay, proses panjang dan kita kena enjoy the proses. Jangan stres. Okay, tapi
letakkan impian di hadapan kita, sentiasa kita dapat, kita kena hungry, sentiasa lapar untuk mencapai kejayaan. Okey, kenapa Piu boleh cakap begini? Sebab Piu jelas dengan impian. Okey. Dan apabila kita jelas dengan impian, kita tahu apa tujuan kita, kat mana kita nak pergi. Okey, sepanjang jalan tu kita enjoy. Yang penting tetapkan dulu impian. Tinggikan kesedaran. Betul ke nak jaga mak ayah full time? Kalau betul, buat bisnes, buat kerja yang boleh jaga mak ayah you full time. You kena ada bisnes yang boleh bagi you masa dan duit. Check sekarang, check. Malam ni fikir, boleh tak? Bisnes tu kita boleh buat duit dan boleh buat masa. Okay? Success people are not gifted. They are just work hard then success on purpose. Maknanya orang berjaya ni bukan tiba-tiba lahir dah pandai. Tidak. Dia usaha. Dia usaha. Kalau kita baca orang berjaya ni, dia punya tahap kesusahan dia tu memang lebih lah kan. Okay. Ini pun yang lama punya slide Falsafah perniagaan dalam bisnes Takaful ni, buat benda betul, buat cara betul, buat betul-betul. Bodoh-bodoh ikut. Kalau virus sekarang bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh ikut je. InsyaAllah boleh berjaya. Tapi ikut hak betul lah. Sekarang ni Piu aja semua hak betul. Suruh dengar video YouTube hak betul. Suruh baca buku hak betul. Ni. Baca buku ni. Okey? Nak berjaya mesti banyak ilmu. Nak banyak ilmu kena banyak baca. Tak boleh lari benda tu. Memang tak boleh lari. Piu dengar banyak video pun, macam mana ejen-ejen ni dapat keluh besar, boleh keluh banyak. Mostly mereka ni adalah orang yang suka belajar. Join kelas, dengar YouTube, tengok TikTok, tengok IG, baca ini, baca itu. Baru dia banyak ilmu dan dia apply dalam dia punya presentation. So, Piu nak ambil peluang sekarang ni, perbanyakkan bacaan. Perbanyakkan dengar video. Kalau boleh sejam ke 2 jam setiap hari, dengar. Spend your time untuk menimba ilmu berkaitan dengan bisnes Takaful. Search dekat YouTube berlambak. Cara nak sale, cara ni berlambak. Spend lah. Tak boleh sejam sehari, tak apa. Spend 2 jam. Tak boleh 2 jam, spend 3 jam. Pelik kan? So, spend your time untuk you punya develop you punya knowledge. Bila knowledge you tinggi, you punya confidence level you tinggi. You bukan cakap sembang ni, memang betul. Bila you ilmu you banyak, confidence level you banyak, you boleh jumpa dengan orang, you boleh cakap pelbagai sudut. Orang ni cakap macam ni, you boleh attack macam ni. Sebab apa? You banyak idea. Macam mana idea tu dapat? Daripada pembacaan tadi, pembelajaran tadi. Daripada you buat aktiviti. Seriously, nak berjaya, apa kita sembang pun, nak income RM10,000 ke, RM20,000 ke, RM1,000 ke, pokok pangkalnya kena banyak belajar. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-dua pun kena ada ilmu. Macam mana nak dapat ilmu? Belajar. Belajar. Okey? Piu boleh beri platform. ABC boleh beri platform. Holion boleh beri platform. Tapi kalau diri kita tidak ada usaha untuk belajar, tak boleh buat apa-apa. Serius tak boleh buat apa-apa. Okey? Piu bersedia untuk mengajar kalau you all tanya. Tak ada isu masalah. You call, you message, Piu akan jawab. Okey? Piu suka orang bertanya. Piu memang nak bercakap je. Sebab sekarang ni kalau boleh, Piu tak nak buat sale personal dah. Piu nak fokus untuk development team je. Nak post ejen-ejen baru, ejen-ejen yang baru nak buat, ejen-ejen lama, apa semua. So kita berganding bahu untuk develop. Okey? Setiap orang mempunyai potensi besar dan boleh berjaya. Masalahnya ramai kita percaya pada diri sendiri. Ya, ramai. Saya tak boleh buat lah. Saya tak boleh cakap lah. Saya rasa macam susah lah. Diri kita sabotas diri kita. Kalau diri kita dah sabotas diri kita, marahlah pada diri sendiri. Woi, kenapa kau sabotas diri aku sendiri? Kalau orang lain yang sabotas
di kita boleh marah, tapi di kita sendiri sabotaj diri kita. Itu masalah dia. Apa-apa pun dah tak, apa-apa pun cakap tak boleh, apa-apa tak boleh. Tak boleh calon macam tu. Okey, benda dah lalu berlalu. Tak datang dah. Okey, jangan terlalu fikirkan masalah, tetapi fikirlah penyelesaian. Orang berjaya difokus pada solution. Orang gagal difokus pada problem. Okey, problem boleh buat you kaya. Macam mana? You selesaikan masalah orang, you boleh berjaya. You akan kaya. So, apa masalah yang berlaku sekarang? Masalahnya bila ayah tu mati, duit gaji mati. So, problem. Berapa ramai yang ada masalah ni? Ramai ada masalah ni. So, you boleh close mereka ni. So, you settle problem orang, you dapat komisen dan you dapat kejayaan. Okey, dan berapa ramai yang orang yang mencari kerja nak income banyak. You bagi solution pada dia, jom jadi ejen takaful. You develop dia, you dapat overheading. Lagi ramai you develop, lagi banyak you dapat commission overheading. Yang penting you kena coach dia supaya dia jadi berjaya. Okey, bukan semata-mata nak komisen. Komisen overheading akan datang apabila mereka berjaya. So macam mana mereka berjaya? Kita kena ajar dia, kena didik dia. Okey, semua orang ada tugas masing-masing. Okey, kita sering menyalahkan sesuatu di luar diri kita tanpa menyedari punca sebenarnya dalam diri kita. Okey, ini hati-hati ya. Hati-hati. Okey, kita fikir positif, kita dapat positif. Kita fikir negatif, kita dapat negatif. Okey. Kalau saya tak lakukan, tanya pada diri sendiri, baca dan tanya pada diri. Kalau saya tidak lakukan, siapa yang akan lakukan? Okay. Kalau saya tak lakukan sekarang, bila saya akan lakukan? Tanya diri sendiri. Atik, you nak jaga mak ayah you full time, you kena ada duit, you kena ada masa untuk jaga mak ayah you full time. Kalau you tak buat, siapa akan buat? Tanya pada diri sendiri. Kalau you tak buat, kalau you hati tak buat sekarang, bila you akan buat? Kalau buat untuk diri kita saja, siapa saya? Kalau kita fikir diri kita je. Okay? If you believe in yourself, anything is possible. Believe yourself. Beri percaya pada diri you. Untuk cuba buat bisnes ni supaya berjaya. Sebenarnya bisnes ni tak perlu dicuba. Sebab bisnes ni memang dah proven. Cuma bisnes ni akan test you. Cuba you tengok you boleh bertahan atau bertahan. Okay? I believe, I achieve. Okay? Berhalang kepada kejayaan adalah fikiran sendiri, bukannya kecacatan atau kekurangan. Ni, otak kita yang menentu segalanya. Okay? Fail. Yes, banyak fail. People ada fail. Fail bersama dengan FAR, fail bersama dengan syarikat-syarikat lain, fail. Fail bisnes ni, fail bisnes tu. Tapi jadilah fail tu adalah tangga kejayaan. Jangan jadikan fail itu sebagai penyekat kejayaan anda. Okey? Nak buat suatu benda susah. Nampak tu? Tinggi tu di step dia. Tapi bila dah lepas satu usaha tangga tu, nak naik daki dah mudah. Nak buat yang pertama tu je susah. Lepas tu mudah, insya-Allah. Okey? Semua kejayaan bermula dengan pencubaan. Anda tidak mencuba, pastinya anda tidak akan berjaya. Okey? Kalau kita cuba, ada dua keadaan, berjaya atau gagal. Kalau you cuba dan buat betul-betul, kejayaan insya-Allah tak semimbang akan ada. Percayalah, Allah itu Maha Adil. You nak buat bisnes sebab niat baik, you nak jaga mak ayah you full time. You buat bisnes sebab niat baik, nak tolong orang untuk ada protection. Okey? You buat sungguh-sungguh, you buat betul-betul. Takkan Allah nak zalim you? Ini yang Piu fikir masa Piu nak berhenti doktor dan berhenti cikgu itu. Piu nak jaga mak ayah, takkanlah Tuhan tak tolong. Tapi dalam perjalanan tu ada anak duri dah sekali ni, Allah buat letak balik elemen balik, buat betul-betul balik. Mudah-mudahan insya-Allah kita buat bersama-sama. Okey? Manjada wajada. Sebab tu Piu yakin tadi. Kita dah usaha buat niat baik, dah usaha betul-betul, takkan tak berjaya. Manjada wajada, siapa berusaha dia pasti berjaya. So,
PU nak ajak untuk kita berjaya bersama. Datanglah, kita buatlah bersama-sama, okey, dengan apa yang ada, okey. Dan PU nampak isu dalam bisnes takaful ni, masa nak bawa mula-mula ni kita cakap boleh buat part time. Tapi bila dah part time, tak full time, dibuangnya ejen part time. Ini banyak yang berlaku. PU dah lalui banyak kisah. PU dah jumpa dengan ada yang mazhab kualiti, dia nak fokus kualiti. Ada yang mazhab yang nak kuantiti. Ada yang mazhab yang nak full time saja. Ada yang mazhab yang campur part time full time. Dan semua mazhab ni boleh kata berjaya semua. Tetapi yang mana yang tidak yang paling kurang menzalimi orang. Dan inilah yang PU inginkan dahulu. Orang part time PU nak jaga. Tapi tak boleh masa tu. Okey, PU minta maaf kepada orang-orang yang part time dulu. Tak boleh jaga. Sebab PU ikut bukan kehendak, ikut pada waktu tu suasana masa tu. Dan bila PU dah mula belajar, sedikit kematangan dalam diri, apa yang PU nak buat, orang part time, you nak part time, you part time lah sampai bila-bila you nak part time. No hal. As long as you tahu apa tugas you buat tugas you, PU buat tugas PU, kita win-win situation. PU sediakan platform, you jaga apa yang patut, kita nikmati bersama. Orang yang nak full time, you boleh full time, dan kita akan bergerak bersama-sama sebab PU pun full time. You nak fighter, kita fighter bersama-sama. Okey? Tapi kita tidak meninggalkan siapa-siapa pun. Siapa nak datang, siapa tak nak, you boleh buat cara you, tapi kita tak buang you daripada group. You boleh dapat akses daripada kita punya aktiviti. Itu yang PU azam. Selepas bangkit balik, itu yang PU nak buat. Sebab PU ni jumpa ramai orang yang bila tak perform, dia tak boleh akses dia punya group dia. Itu kita tak boleh marah kepada grup tu sebab itu cara dia, itu mazhab dia. Tak ada masalah. Tapi isu ni nak beritahu dekat sini supaya you tahu buat masa ni, bukan buat masa ni. Apa yang PU nak cakap ni adalah masa ke depan, you nak full time, you full time, you nak part time, you part time. Yang penting you beri platform ni. You boleh access. That's all. Tu je. Okay? Jangan takut. Okay. So, kejayaan bermula dari bawah. Tak ada kejayaan datang dari atas. So, sekarang ni kita di bawah ni nak naik ke puncak. Puncak itulah income pasif, banyak masa, peace of mind, rich time, poor stress, income banyak tu atas tu. Okay, PU dah nampak dah. Okay. Dan PU nak bawa you all bersama supaya you pun menikmati penangan yang indah. Okay, so kita bergerak sama-sama. Okay, so untuk penerangan ni sudah habis, PU nak tengok soalan. Nampak macam banyak ni. Kalau bulan pertama buat, okay, ni Aizat. Okay. Okay, mantap, I follow, I love you, I support you, I trust you. Apa malah dia tak ingat lah. Apa? I love you, thank you kan. Tak sabar tunggu kod. Okay, untuk Tuan Sari kita akan hantar esok. Hari Isnin. InsyaAllah lah dalam masa 7 hari 10 hari akan dapat kod insyaAllah. Okay. So ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan untuk ditanya? Boleh buka mic. Kita sembang-sembang sikit. Pukul berapa dah sekarang? 10.40. Ha? 10.40. 10.40. Okay. So produk pun kita dah cover. Business ni pun kita dah cover. Cuma masa untuk kita buat je. Okay. Kita buat je. Mana yang belum submit form, boleh submit form. Okay.
Kita ingat bulan ni semua dapat kod lah. Semua dapat kod. Dah bulan 7, dah boleh start ambil skim. Okay. Sama ada you nak ambil skim berapa. Kalau nak skim 2,000 tu buat 7 kes. Sekarang dah boleh buat listing. Siapa nak ni. Untuk aktiviti boleh WhatsApp kawan-kawan. Hibah couple lah. Siapa yang masuk FLSC kelas saya tu, hibah couple tu sangat-sangat mudah lah nak close lah, insya-Allah lah. Hibah couple RM50 seorang kan. Okay. RM50 seorang, RM1 sebulan ni tak ada isu lah. RM100 tu dah dapat RM35 komisen. Close 7 pasang, dapat RM2,000. Kan? Kalau family pun boleh. Tak usah takut lah, insya-Allah ada lah rezeki. Kalau macam slow, tak ada masalah. Dia lebih baik daripada tak mula langsung. Okay? Lama-lama kita akan dapat rentak. Lama-lama orang nampak kita punya aktiviti. Tapi di Facebook tu, kita kena nyatakan yang kita buat bisnes takaful lah. Okay? Ramai yang nak ambil takaful sebenarnya. Okay? Cuma dia tak tahu yang kita buat ejen. So ada soalan tak? Tanya sikit. Okay, kalau tak ada, you boleh stop dekat sini lah kot. Reza ada nak share apa-apa? Okay ni. Dah apa ni? Semua lengkap dah. Lengkap, semua lengkap. Macam mana? Lengkap. Lengkap. Oh, lengkap. Okay lah. So kalau tak ada apa-apa, apa je? InsyaAllah kalau pada siapa yang berminat nak tahu macam mana nak generate quotation, kami akan buat satu kelas lah untuk buat generate quotation. Boleh pergi ya? Boleh. Generate quotation kita akan tunjuk macam mana nak generate quotation menggunakan komputer dan juga menggunakan iPad. Sebab iPad dan komputer ni benda sistem dia hampir sama, tapi kita akan tunjuk macam mana bermain quotation. Dia dah tahu kan, kita dah buat kelas 2 hari lepas apa? Cuma kita tak sempat nak calculate, buat calculation in real time tu kan. Hari tu ada masalah. Soalan untuk saya, tak ada kod boleh download, boleh. Tapi kan saya dah bagi kod yang apa? Yang saya bagi kod kan. Download ikut tu. Pakai. Saya ada 2 kod bagi kan. Download kat situ. Boleh pakai kod Atik dulu. Sebab saya ada 3 kod kan. Saya satu dah pakai dah, 2 kod lagi saya bagi dah kat Tuan Sarif. So boleh download. Dia boleh download banyak kali walaupun satu kod. Waktu sekarang ni pun satu kod boleh pakai dekat banyak iPad. So tak ada masalah. Jadi siapa yang ada iPad terus boleh download. Kita akan buat kelas cara nak buat. So walaupun seorang kita ajar je. Sebab apa, nanti kita record senang untuk orang lain pun boleh dengar. Betul. Siapa yang tak ada iPad nak pakai PC pun boleh. Waktu submission nanti saya akan tolong submit apa. Sementara nak ada iPad kan, sebab kita dah boleh login kod lain pun di iPad yang sama, iPad kita, dan kita boleh tolong submit. Kalau tak ada iPad lah. Tapi kalau dah banyak kes kan, beli iPad lah kalau untuk permulaan ni, bolehlah kita tolong submit. Okay? Betul. Boleh. Ada apa-apa lagi soalan tak? Untuk kod minggu depan hari Isnin dalam 10 hari, insya-Allah ini berapa bulan 12. Ini adalah by this month akan ada lah. By this month akan ada, insya-Allah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan kita punya sesi hari ini dan kita teruskan lagi perjuangan kita, insya-Allah. Boleh
Boleh. So dalam kiraan 5 lah, kalau tak ada soalan, you akan stop lah. Okay. Sebelum tu kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan doa as. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay.